Saya Adawiyah binti Muhafiz ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Budi Bahasa Amalan Mulia. Kalau udang dibuat gulai, daging rusa dimasak kari. Kalau wang jadi pemakan, budi bahasa pengiring diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Semarak kasih sekalian budi buat Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Panel Hakim yang arif lagi berkarisma, penjaga masa setia, tetamu-tetamu terhormat. Seterusnya, para hadirin pencetus revolusi minda yang saya muliakan. Berdirinya saya di sini bukan kerana ingin berbicara kosong, apatah lagi bermimpi, tetapi untuk membawa anda semua bersama-sama menyelami madu pidato yang berbunyi Budi Bahasa Amalan Mulia. Hadirin sekalian, sebelum kaki mengurak langkah lebih jauh, izinkan saya mendefinisikan terlebih dahulu tajuk pidato saya. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga, budi bahasa ditakrifkan sebagai adat sopan santun. Amalan pula bermaksud perbuatan kebiasaan, manakala mulia diartikan sebagai murni, luhur atau terhormat. Secara konotasinya, budi bahasa amalan mulia juga membawa maksud adat sopan santun yang diamalkan dapat menyemaikan nilai-nilai murni di dalam diri. Sesungguhnya budi bahasa itu menunjukkan jati diri sesuatu bangsa. Persis seperti arah kata, yang kurik itu pundi, yang merah itu sagar, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Demikianlah indahnya pantun Melayu yang menggambarkan betapa bersungguh-sungguhnya nenek moyang kita menjaga adab dan pergaulan, terutamanya dalam aspek budi bahasa. Hadirin yang dihormati sekalian, menelusuri indikator saya yang pertama, amalan berbudi bahasa amat dituntut dari sudut budaya, peradaban dan agama. Amalan nilai-nilai murni ini dapat membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Ingatlah falsafah hidup yang bertunjangkan nilai-nilai murni akan mencerminkan suasana kehidupan yang harmoni di Malaysia. Meninjau dari skop yang lebih luas, amalan berbudi bahasa dapat melahirkan masyarakat yang lebih bertamadun dan memiliki tahap tata susila yang tinggi. Bagi merealisasikannya, subjek pendidikan moral dan pendidikan Islam memainkan peranan penting bagi menerapkan nilai-nilai murni kepada murid-murid seawal mereka di bangku persekolahan. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah diri dunia. Hadirin yang dimuliakan, indikator saya kedua, bahasa melambangkan bangsa. Justru penggunaan bahasa yang sopan dan sesuai perlu diterapkan dalam apa jua keadaan dan masa agar bangsa dan agama kita dapat dinilai sebagai yang terbaik. Kita hendaklah membudayakan budi bahasa kita sama ada di sekolah, rumah, hatta di jalanan sekalipun. Kita juga perlu sentiasa mempamerkan imej diri yang positif dalam segala tindakan, sama ada dari segi cara berfikir, melahirkan perasaan, pertuturan dan perlakuan. Hanya dengan cara inilah kita dapat membentuk satu nilai yang mantap dan berkesan. Jika suasana ini dapat diwujudkan, maka kemesraan akan wujud. Saling menghormati antara satu sama lain tanpa memperkecilkan dan meremehkan pandangan orang lain. Tidak melayung hilang di dunia. Kata-kata keramat Laksamana Hang Tuah ini mungkin hanya tinggal retorik semata-mata sekiranya bangsa Melayu tidak menjaga keunggulan ataupun integriti bangsa dan bahasanya. Hadirin warga yang dimuliakan, hadirin warga Dewan yang dimuliakan, sebelum saya menamatkan baik-baik bicara saya, izinkan saya menghadiahkan serangkap pantun. Sedap makan kacang telisa, buah korea pahit dan maut. Budi bahasa menggabungkan etnik bangsa. Satu Malaysia sama bernaung. Justru gunakanlah bahasa yang santun. Buktikan bahawa kita merupakan masyarakat yang bertamadun, kaya dengan budi bahasa dan memiliki minda pertama. Inilah sikap dan pemikiran yang amat diperlukan untuk mencapai wawasan 2022. Secara konklusinya, budi bahasa amalan mulia jelas menunjukkan bahawa amalan berbudi bahasa Secara konklusinya, budi bahasa amalan mulia jelas menunjukkan bahawa amalan berbudi bahasa itu
menjadi nadi penggerak yang amat penting untuk menzahirkan identiti diri kita. Sekian, terima kasih.